Tak apalah doktor. Benda mati dalam seluar. Bukan mati betul-betul. Jadi payahlah saya nak cerita. Betul. Nak pula engkau tatu naga kat belakang. Kan? Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Muhammad Noor, Abang Air Mani anda. Balik lagi dalam rancangan Merentan Apa Hari Ni. So, kita akan bincangkan topik-topik ilmiah, tetapi dalam bentuk yang santai. Kita tak nak bila ilmiah ni mesti nak skema-skema. Tak ada. Hari ni, kalau dengan Mak Noor, kita bincang topik yang penting dan berat tapi santai. Okay? So, doktor, ingat lagi? Okay, so, apa tadi kita? Okay, rawatan. Sebenarnya, sebab banyak kan doktor kata tadi banyak sangat punca-punca, root cause dia berbeza-beza. Apa level pun berbeza-beza. Rawatan dia pun mestilah berbeza-beza. So makna rasa kan ramai orang yang sebenarnya dia menderita mati pucuk tapi dia tak tahu nak pergi mana. Apa first step nak buat? Apakah tanda-tanda yang perlu, macam kalau demam kan, kita mesti tahu bila perlu pergi jumpa doktor. Kan kita biasa dah dengar bila reach this temperature kita pergi jumpa doktor. Kalau tak kita mungkin jelum-jelum je kan. So untuk mati pucuk ni bila yang sebenarnya kita dah perlu, kita dah ambil step untuk seek medical attention. Macam tu. Okey. Susah juga soalan Mano ni. Sebabnya dia macam ni Mano. Lelaki ni nak jumpa doktor payah. Payah Mano. Dia punya ego tinggi kan? Dia punya malu pun tinggi. Satu hal. Betul. Jadi kalau perempuan lain Mano, perempuan sakit sikit, demam sikit, dia memang akan pergi klinik. Pergi klinik. Lelaki ni selagi dia tak patah, selagi tak berdarah, dia tak pergi. Tak pergi. Macam mana? Itu apatah lagi macam pasien saya lah. Dia kata tak apalah doktor, benda mati dalam seluar. Bukan mati betul-betul. Jadi payahlah saya nak cerita. Betul. Nak pula engkau tatu naga kat belakang. Kan? Tatu naga lilit kat belakang, tiba-tiba nak pergi jumpa doktor. Tak boleh lah. Banyak macam tu lah kan. Macam nampak cancer muka kan. Mungkin segan kot. Tak tahulah. Tapi macam mana nak betul kan? Part. Yang kedua, sembang lebat. Betul. Sembang lebat mana? Itu my passion. Kalau gajah boleh terbang, pokok boleh tumbang. Yang dalam seluar dah mati tapi sembang macam boleh tahan lama. Macam boleh keras sampai pagi. Sembang boleh kahwin 4 lah. Itu satu part. Yang tahu sebenar siapa? Bini dia lah. Betul. Tapi biasanya kalau doktor tengok kan, benda ni kalau macam orang tu dah pergi, benda tu dorongan isteri ke ataupun dia orang sendiri, inisiatif sendiri? Makna rasa? Tak tahu. Makna rasa dorongan isteri lah kot. Dorongan isteri. Sebab apa? Bila lelaki dah tak naik, suami dah tak keras, siapa lebih terseksa? Betul lah. Jadi most of my patient pun ramai adalah daripada kalangan wanita atau isteri lah yang book untuk sebab apa? Kadang-kadang dah berbuih kena cakap macam ni, tapi tak sampai-sampai. Last sekali tolong bookkan untuk suami dan minta suami pergi jumpa doktor. Paksa saya dah book ni dekat Dr. Samhan. So datang terus. Dia pukul berapa? Pukul 9 hari ni pergi jumpa Dr. Samhan. Kebanyakan memang kes malu lah. Banyak kes malu, banyak juga ego yang tinggi. Janganlah ego bang. susah nak terima kadang-kadang. Susah terima keadaan macam tu. Biasanya macam diorang ni dah ada anak lah. Maksudnya dah lama kahwin lah baru jadi macam tu kan. Basically kalau yang umur 40 tahun ke atas tu, banyaknya mereka ni dah ada penyakit. Ada penyakit kencing manis, yelah, dah darah penyakit tinggi, kolesterol tinggi, ada masalah stres yang keterlaluan, tak cukup tidur, punca-punca ni banyak. Tapi the thing is, benda ni kita kena bincang. Sebab dia adalah, sebab tujuan kahwin ni adalah untuk nafkah batin dan juga nafkah zahir. Yelah. Jadi dia kena dua-dua pihak lah kan. Dua-dua pihak. Jadi jangan siksa isteri. Betul. Kalau dah tak mampu, jangan berfikiran bahawa kalau mati pucuk ni sampai mati bawa cerita ni. Maksudnya bukan end of the day lah kan. Kira macam dah mati pucuk ni tak ada rawatan lah maksudnya. Ramai beranggapan macam tu. Tak apalah dah mati pucuk, habislah. Habislah sampai matilah bawa penyakit ni. Tak ada. Macam tu. Masalah mati pucuk ni boleh dirawat dengan cara yang betul. Ke sebenarnya dia orang prefer pergi urut-urut? Ada juga. Urut-urut okey tak sebenarnya? Soalan yang bagus juga Mano.
Sebab itu. Urut-urut batin lah, berkejadah lah semua. Okey ke sebenarnya? Okey Mano. Daripada 5.32 juta tadi, hanya 16% saja yang akan datang jumpa doktor. Yang lain cuma bomoh lah. Yang lagi 84% produk online. Okey. Urut batin, minyak dap, minyak minyak lintah. Itu tapi semua. Tapi okey ke tak benda tu semua? Okey. Bila bercakap tentang produk online, first saya cakap tentang produk online. Produk online yang dijual, yang banyak KKM dah haramkan, tapi masih lagi dijual, dan dia berjalan ni yang pasing-pasing je. Maksudnya, jadi yang ni kau try. Oh ni daripada India ni, oh ni daripada Dubai ni, try. Most of the product online kalau yang memang akan menyebabkan jantung berdebar, sakit kepala, memang ada sildenafil ataupun tadalafil. Bahan aktif dia. Bahan-bahan yang terlarang. Dan mereka ni bukan letak dos yang sikit-sikit mana. Diorang ni letak triple. Bukan ke benda-benda tu dia macam bagi, dia pump, dia dilate kan vessel, lepas tu dia bagi pump macam tu kan? Ya. Kalau darah tinggi. Kalau macam orang cakap, doktor, Viagra bahaya doktor. Saya cakap Viagra selamat. Selamat? Ya, sebab Viagra ni dosage dia tu kan? Dosage dia adalah dosage yang betul. The maximum dosage untuk Viagra, untuk yang dikeluarkan adalah 100 mg. Tetapi di dalam produk-produk online entah berapa banyak entah 300 hingga 500. Serius 300 hingga 500. Sebab tu bila dia orang makan ubat tu dan bila bersama memang keras. Memang keras, tak dinafikan. Tapi bila mereka tak tahu mereka ada masalah jantung dan jantung mereka berdenyut dengan lebih kuat daripada biasa, itu yang jantung sampai berhenti tu. Itu yang masa tengah bersetubuh tu, tiba-tiba jantung berhenti, mati terus. That's a problem. Itu adalah tipikal mana? Yelah, sebab benda-benda tu tak dikawal kan. Tak dikawal. Tak tahu berapa banyak dia letak, siapa yang boleh makan, siapa tak boleh makan. Itulah pasal tak tahu siapa yang buat, apa yang dia letak. Betul. Tapi kalau test, tapi mana rasa dia orang beli tu sebab dia orang malu jumpa doktor kot. Ke macam mana? Satu, malu jumpa doktor. Satu, dia rasa sebab kawan recommend. Pun ada sebab. Dia kawan recommend, aku buat jadi, aku buat. Mungkin jadi untuk kawan dia, tapi untuk dia tak sesuai. Kita sebab dia tidak ada konsultasi daripada doktor yang check dulu jantung dia okey ke tak. Diagnose dulu kan sebenarnya kan? Ya, dia kena tahu dulu. Itu problem. Most of them akan cuba jamu lah. Jamu-jamu yang memang diharamkan. Jamu paktam. Mana sebut kan? Tapi memang diharamkan oleh KKM. Saya sebut terus lah. Memang diharamkan oleh KKM. KTP memang diharamkan oleh KKM. Mudah cerita. Janganlah ambil kan? Jangan ambil. Kalau you ambil, you akan berpotensi. Bila ambil ubat yang even kalau macam Panadol lah. Panadol kalau diambil dengan dos betul, dia akan boleh menurunkan suhu badan kita. Betul. Tetapi kalau kita ambil 10 biji, kita telan sekali, dia akan jadi toksik pada badan kita. Dia akan rosakkan kita punya hati, buah pinggang, rosak. Begitu juga dengan ubat lain. Betul. Kalau ikut dos yang betul. Sebab dos yang dikeluarkan adalah dos yang menentukan efek itu kan? Ya, efek tu. Kita akan dapat manfaat daripada dos yang betul. Tapi bila dos yang berlebihan, kita akan dapat mudarat. Betul. That's a simple thing. Itulah yang kita risau. Okay, sepanjang doktor pernah jumpa kes-kes orang. Kita tak sentuh bagi soal ubat. Tak, saya tanya dulu. Lagi soal ubat. Sebab kita semua lalu. Tapi tak apa. Sepanjang doktor jumpa banyak pesakit. Kes mati pucuk apa yang paling pelik sekali pernah doktor jumpa? Sebab mana pernah jumpa yang orang datang tak masalah tak subuh kan? Dia cerita dia tengok perempuan lain semua okey. Tapi bila dia dengan bini dia tak boleh. Faham? Tapi dia beranggapan dia kena, tak tahulah kena sihir ke apa kan, aku pun tak tahu. Tapi itulah yang mana pernah dengar. Maksudnya dia tak boleh ada anak sebab dia memang tak ada sexual intercourse. Sebab dia tak boleh perform bila dengan bini dia. Sedangkan dia kata kalau dengan perempuan lain semua dia okey je. Alright. Tapi kalau macam doktor, sepanjang yang pelik lah yang jumpa. Pengalaman saya lah, yang saya cuba rawat dan ambil masa yang lama dan saya tak mampu untuk rawat. Ada satu kes, patient ni datang, husband and wife datang dengan saya. Masih muda lagi, baru dalam early 40s macam tu, datang jumpa saya. Dia kata alam perkahwinan dia dah almost 10 years. Dia tidak pernah bersama dengan wife dia sebab dia tak mampu untuk 10 tahun? 10 tahun. Tak pernah bersama dan tak mampu untuk keras. Tapi bini dia okey pula? Bini dia okey pula?
Bini dia tu okey tak okey lah. Syurga lah buat muka. Tak jual album. Okey tak okey lah. Mana dah 10 tahun. 10 tahun lama lah 10 tahun tu. Jadi bila saya tanya lebih dalam, memang tak boleh naik langsung. Dia kata tak naik langsung, doktor. Saya find out lagi. Apa sebab yang menjadikan tak naik ni? Tapi dia nampak okey. Dia nampak steady lah. Sihat. Muda no. Baru yelah, baru 40 lebih. Awal 40. Saya tanya ada masalah lain? Tak ada. Kencing manis tak ada, kolesterol tak ada, darah tinggi tak ada, masalah stres tak ada, anxiety tak ada. Tak ada. Memang semua totally adalah sihat. Merokok langsung tak ada. Saya tanya. Lepas tu saya kata, saya macam dah dapat dah. Tapi tak nak. Biar Tuan Badan yang cerita. Okey, teruskan. Jadi bila saya find out, saya kata kat dia, apa cerita sebenarnya? Dia kata masa ni sebelum one to one lah, man to man talk lah dengan dia. Dia bawa sekali wife dia. Oh, okey. Wife dia datang sekali. Okay. Saya kata dulu masa sebelum dia kahwin, ada seorang mamat ni suka wife dia. Jadi dia kahwin dengan wife dia. Jadi mamat ni tak puas hati. Mamat tu ni lah mandrem dia. Jadi mamat dia hantar sihir. Allah. Sihir which is dia tidak akan dapat mampu untuk keras. Wife dia pula akan bersetubuh dengan jin. Subhanallah. Aku dah. Tadi kita kat Al-Kuliah, sekarang kita kat dalam Mastika. Tapi real bersetubuh mana? Ya ke? Real bersetubuh sampai berpeluh-peluh sampai. Serius ah, cakap betul. Betul. Dia nampak lembaga tu berbulu-bulu hitam datang mendatangi dia. Tapi dan meniduri dia. Dia macam terpaksa lah macam tu dalam kes ni. Terpaksa, tak boleh buat apa-apa, tak boleh gerak. InsyaAllah. Tak boleh gerak. Itu kes yang memang saya tak mampu untuk bantu kalau kes macam tu. Dia ada di luar bidang doktor sikit. Sebab dia kena jumpa ustaz-ustaz sikit. Dia jumpa ustaz. Saya tak boleh tu. Macam tu Macam tu. Memang tak boleh lah. Saya cuba macam-macam. Ubat tak jadi. Saya cuba untuk shockwave tak jadi. Semua tak jadi. Semua saya try tak jadi. Sebab dia ada masalah di luar bidang doktor. Tapi dia tak pergi jumpa ada rawatan jumpa Islam dan sebagainya. Ada rawatan Islam. Bila jumpa rawatan Islam, benda tu lambat sikit lah datang. Tapi datang balik. Sebab orang tu akan skip hantar. Dah pagar apa semua. Lepas tu benda tu tak datang. Lepas tu nanti dia hantar lagi. Dia macam dalam kes ni abang tu dia memang tak boleh langsung function lah kan. Bukan dengan bini je ke. Maksudnya dia memang tak pernah naik. Tak pernah naik. Morning wood semua tak ada. Tak ada. Ya Allah, kesiannya bang. Itulah kalau nak share. Pelik juga Pelik juga. Saya pun tak tahu. Mana ingatkan abang nak cakap dia sebenarnya suka lelaki. Saya sebelum tahu. Kenapa? Alamak. Yang tu pun ada kes juga. Rupanya sangkaan saya meleset. Tapi ada kes juga mana. Ada satu juga kes lain. Yang dia dulu okey. Tapi bukan lately dia macam makin lama makin tak okey. Saya ingatkan masalah kencing manis ke macam tu kan. Tapi rupa-rupanya dia punya isteri dia sarjan. Maksudnya bila dia nak bersama, sekali isteri dia sekali dia hilang mood. Dia hilang mood terus jatuh. Dia tak boleh. Sabarlah. Janganlah macam tu. Terus abang gementar lah. Abang gementar dah. Aku dah takut bini ni. Sekali bini jerkah pula. Jangan terus hilang mood. Dah tak naik, terus turun. Tidur. Melayu tidur. Alamak. Macam-macam lah kan. Ya Allah. Tapi betul macam-macam hal Macam-macam hal. Macam-macam pesakit saya jumpa. Tapi ada tak berkaitan macam orang yang dia ED? Kalau kita tengok apakah perubahan yang berlaku dalam blood dia dari sudut blood test? Maksudnya kalau blood test orang yang normal dengan orang yang ED ada beza tak? Dari segi hormonal ke? Dari segi hormonal. Dari segi hormonal. Kalau antara faktor yang menyebabkan ED juga masalah testosteron. Sebab kita macam ni, bermula daripada umur 30 tahun dan ke atas, setiap tahun kita akan mengalami pengurangan penghasilan hormon testosteron 1%. Oh, ya? Kalau perempuan biasa kita panggil menopause. Tapi kalau lelaki kita panggil andropause. Okay. Jadi bila testosteron turun, dia akan menyebabkan apa? Dia akan menjadi lelaki ni cepat letih. Dia akan menyebabkan lelaki kurang desire, tak berapa nak dah. Bini dah tunjuk seksi pun
tak berapa nak berselera dah. Dia pun dah start mula pengumpulan lemak terutama di bahagian 30 tahun ke atas dia macam declining sikit-sikit. Ya. Kalau perempuan kan menopause terus tak datang hit. Kalau lelaki dia macam tu, dia terus slow. Apatah lagi kalau dia dah dengan vaping, isap rokok lagi, dengan masalah kesihatan tak jaga, senaman kurang. Jadi dia progress penurunan tu lagi cepat. Macam tu. Okay, so macam contoh untuk guideline untuk orang-orang kat rumah kan. Katakanlah dia orang dah pergi jumpa doktor, ada blood test. Apa sebenarnya macam cut off yang normal untuk lelaki? Biasanya sebab saya akan tengok beberapa blood test lah. Saya tengok renal profile dia, saya tengok kolesterol dia, saya juga tengok dia punya masalah testosteron dia juga. Saya juga tengok masalah thyroid. Thyroid pun akan menyebabkan masalah. Sebab dia mother of all hormone kan, thyroid tu kan. So basically kalau saya tengok dulu, kalau memang dia ada masalah thyroid, dia akan possibility akan ada problem dengan testosteron dia. Dan kita tengok juga testosteron dia, kalau memang ada terlalu rendah, kita pun memang kena jab kena inject. Tapi kalau macam contoh, kalau secara naturalnya dia tak ada apa. As dia age, dia punya testosteron low, kita perlu ke ada makan suplemen testosteron? Sebab kita tak pernah lah didedahkan dengan orang tua ambil. Biasanya macam menopause dia orang ambil kan hormone replacement kan. Macam lelaki mana tak pernah dengar pun ada ke? Ada. Untuk lelaki, bila hormon testosteron dia drop, dia ada 3 cara lah mudah saya cerita. Pertama, yang patch kita tampal dekat dada, hormon testosteron. Yes. Yang kedua, kita pakai gel. Tersapu gel. Dekat mana? Mana-mana bahagian. Bagi dia meresap. Meresap dalam kulit. Dia akan jadi itu gel testosteron tu. Yang paling cepat inject kat buntut. Kita masukkan. Biasa kan orang gym kan biasa cocok testosteron bagi masa. Itu testosteron tu lah. Tapi orang gym ni, dia orang pakai ni kadang-kadang tak ikut nasihat doktor. Dia akan efek juga. Kalau testosteron ni dimasukkan kepada orang normal, dia akan menyebabkan, sebab kilang normal boleh hasilkan testosteron. Top up lagi pula. Top up. Jadi kilang tutup lah. Maksudnya kilang asam. Ada orang supply, aku tak payah buat kerja lah. Macam tu lah. That's why orang kata, doktor kenapa dia punya barang dia kecil sikit, orang main gym ni. Faham tak? Sebab kilang dia tutup. Sebab dia dah inject daripada luar. Buat apa kilang nak buat? Obviously orang main gym macam tu. Tapi kalau orang yang memang testosteron dia low, kecil hati abang Sadi. Kecil. So teruskan. Tapi kalau orang yang memang low, lah. Disuntik lah. Kalau you normal tu you okay. Jangan risau abang. Itu basically macam tu lah. Kalau memang dia rendah, kita top up, dia akan bagi manfaat lebih. Tapi kalau kita nak manfaat, badan kita nak ketul-ketul, body nak cepat, main gym baru sebulan. Kalau dia suntik, lepas tu dia dapat badan yang ideal, lepas tu lepas dia berhenti, dia jadi gemuk balik ke apa? Dia satu possibility. Kalau dia tak jaga makan dan juga tak terus exercise, dia akan jadi back. Tapi dia ada memory cell yang dia pernah jadi maskulin. So kalau nak buat balik badan tak susah. Tak susah sebab badan dah ada dia punya memory dia. Okay, faham. Masuk satu lagi, Makno selalu tertanya-tanya juga benda ni, tapi tak tertanya ni, hari ni nak tanya. Apa wave tu apa benda? Shock wave apa benda? Shock wave. Okay. Alright. Itu rawatan apa sebenarnya? Okay. Dia bagi renjatan elektrik ke apa? Nak bagi shock. Nak bagi benda hidup nak kita benda mati kita nak hidupkan. Tak. So dengar juga shock wave. Okay. Shockwave ni adalah merupakan latest teknologi daripada US, di mana kita buat salur darah baru. Dia umpama dia macam ni makna. Umpama dia contohlah secara mudah saya explain. Kalau misalnya kalau kita luka, kita kena pisau lah contoh Apa yang jadi adalah kulit kita dah terpotong, salur darah kita dah terpotong menyebabkan kita berlakunya pendarahan. So apa badan kita akan react? Badan kita akan react, dekat sana berdarah lah. Jom kita buat salur darah baru. Jom kita buat kulit baru. Lepas tu 2-3 hari kita nampak macam dah kering. Lepas tu rambut parut. Lepas tu hilang. Jadi kulit baru. Itu dipanggil proses regeneration. Rejuvenate balik ataupun regeneration. This is proses di mana healing proses berlaku. Dan daripada this teori yang sama, kita buat pada bahagian zakar. Maksudnya adalah dengan menggunakan shockwave, kita akan letakkan dia punya probe dia dekat bahagian alat sulit tu adalah untuk trigger berlakunya luka yang sangat kecil. Sakit ke tak? Tak sakit langsung. Sebab luka yang sangat kecil. Bila berlakunya luka sangat kecil,
badan kita akan react, ada luka lah. Jom kita buat salur darah baru. Jadi daripada situ akan tumbuhnya salur darah baru. Sebab kita memerlukan salur darah. Untuk keras, kita perlukan salur darah yang banyak. Sebab masa umur 18, 20, salur darah kita ada 10,000. Tapi disebabkan masalah kesihatan, aging dan sebagainya, tinggal 5,000. Itu yang susah nak keras. Jadi kali ini kita nak buat secara naturally, nak tumbuhkan salur darah baru. Kat situ lah. Memang buat dekat Zaka. Tidak sakit, tidak merah ataupun tidak menyebabkan bengkak. This is a new technology. Jadi dia macam umpama macam kacang hijau. Kita letak dalam kita letak kacang hijau, letak kapas, letak air. Dia akan tumbuh macam toge. Jadi salur darah tu akan tumbuh macam tu. Tumbuh. So dia memang non-invasive, tak sakit. Dia berapa kali jalan? Dia ada berapa banyak cycle ke? Dia cycle at least 6 session lah at least. Sebab kalau kita dah tumbuhkan salur darah, kita tak boleh buat satu sekali. Dia paling kurang. Tapi dalam studies sebenarnya dalam 12 kali session, tapi at least 6 sesi kita dah nampak perubahan. Kalau 6 session tu berapa durasi tu? Macam maksudnya daripada satu session ke satu session tu berapa lama gap dia? Untuk satu session lebih kurang dalam 10 minit je. Oh iya ke? 10 minit je. Sebab kita akan shotkan lebih kurang dalam 1,500 shots. Kita akan deliver. Dan every time untuk gap tu dia paling rapat selang sehari. Sebab tu ada pasien saya datang daripada Brunei, Singapura, datang seminggu terus. Terus dia buat sekaligus. Dia gap sehari je, datang buat. Lepas tu esok tak buat, lusa buat. Tapi memang berhasil lah. Sangat berhasil. Berhasil sebab my patient macam orang muda balik 90% dan ke atas Mano. Ya. Nampak perubahan. Maksudnya tak payah bergantung ubat apa dah. Tak payah sebab dia adalah natural. Tak popular lah benda ni. Kenapa tak dipopularkan? Sebab kan ramai sangat orang menderita ED kan. Sebab tu kita masuk podcast merentan. Betul. Korang ni kan dah tahu dah tahu macam nak buat tak payahlah beli online tu. Pergi lebih baik kau beli online tu tak payah. Bazit takut juga. Betul. So shockwave tu, tapi benda ni specialized lah, betul tak? Dia tak boleh lah pergi klinik biasa. Klinik sakit demam tak boleh Tak ada. Klinik sakit demam kau jangan pergi pula. Itu memang tak jumpa. So memang kena pergi jumpa specialized dalam men's health. Dan tak banyak klinik yang ada. Ya, betul. Tak banyak klinik yang ada. Dan tak ramai juga yang tak tahu. Dan memang kita spesifik sebab kita memang dekat Him Wellness. Tapi sebelum nak buat tu dia adalah macam doktor akan check dulu kan, thoroughly kan. Bukan datang-datang zap terus kan. Macam risau nanti doktor ambil darah dulu. Ambil darah dulu. Nak tahu punca dulu. Konsult semua dulu bagai. Baru decide. Tapi selain daripada rawatan tu ada option lain ke? Macam contoh orang dia tak nak, dia takut. Dia macam ni, kita bahagikan. Pertama adalah rawatan secara sexual counselling. Itu mereka yang ada masalah anxiety, stres, depression, itu adalah salah satu rawatan. Sebab nak tahu punca dia, kalau dia ada masalah anxiety, stres, depression ni, kita kena rawat melalui kaunseling beberapa sesi. Satu part. Yang kedua adalah medication. Yang biasa kita dengar tentang sildenafil, avanafil, tadalafil. Ubat tu dia akan mampu untuk kembangkan salur darah. Itu salah satu. Ketika itu saja. Ketika itu. Sebab tu orang kata kalau ambil ubat sejam atau 2 jam sebelum bersama. Sebab tu ubat-ubat kuat ataupun kopi-kopi kuat, dia kata okey, kalau dia punya advice adalah ambil 2 jam sebelum bersama, 3 hari boleh tahan. Itu confirm ada ubat. Mudah je nak tahu ada ubat tak ada ubat. Cara instruction orang yang jual tu dia akan bagi tahu 2 jam kat atau depan jam. Tu gambar founder. Depan mesti nak ada gambar founder pun. Pakailah elok sikit. Pakai kopiah pula. Okey, masuk. Itu yang kedua, ubat. Yang ketiga adalah mechanical. Mechanical ni antaranya seperti pump Zaka. Kalau mana pernah dengar, dia masukkan pump dan kita pump dan bagi engorgement of the blood vessel tu. Nak bagi dia macam sak ke apa? Dia macam sak. Macam vacuum. Itu ada satu mechanical. Dan juga kita ada juga as a procedure, ataupun kita ada satu part lagi adalah macam shockwave, macam procedure, ataupun P-shot. Dia inject, dia ambil darah, dia centrifuge, ambil inject dekat bahagian zakat. Darah sendiri. Dia macam darah sendiri. PRP. Yes, tapi ini PRP dekat bahagian zakat. Darah kat tempat lain. Darah ambil dekat biasa. Maksudnya ambil PRP tu centrifuge, lepas tu inject. Itu panggil P-shot kalau dekat zakat. Dan antara lain adalah shockwave. Itu kita shockwave tu yang paling canggih lah. Itu yang paling canggih lah. Kalau lah sampai at this level,
tak naik juga, kita ada lagi. Ada lagi? Ada lagi. Kita pakai ubat panggil Coverjet atau Alprostadil, di mana injection tu kita akan inject direct dekat penis. Inject dia macam bukan jarum yang besar, dia jarum macam jarum orang kencing manis je, macam insulin tu. Okey. Cakap akupuncture yang tu lah. Akupuncture je. Jadi inject itu dia direct, dia akan naik terus. Ya ke? Lepas bersama turun terus. Setiap kali nak bersama inject. Setiap kali nak bersama inject. Tapi tanpa ada arousal apa-apa. Macam artificial lah. Itu memang level memang kita panggil tak bangun-bangun, panggil tak bangun-bangun. Itu kena inject terus lah. Dia kena inject sendiri lah maksudnya. Inject sendiri. Macam inject insulin. Macam insulin. Lepas tu dia inject terus bangun? Terus bangun. Lepas tu bersama, lepas tu habis, pancut, turun balik. Itu kesan ubat. Itu kesan ubat dia. Alprostadil. Tadi tak syok yang tu. Lagi power ada. Sampai lagi power. Dia kita dah buat benda ni, tak boleh ni, ubat tak jadi, shockwave tak jadi, Yasin. Kan kita bacakan Yasin. Bukan apa dia? Bukan. Last kali adalah surgical. Serius lah? Serius. Kita masukkan ada device dipanggil prosthetic penis. Kita masukkan dia punya sistem dia tu dalam penis tu, dalam batang dan juga dekat bawah perut. So every time nak bersama, dia tekan bawah perut dia, penis naik. Dia macam robot. Yeah. Tapi ada ke orang sampai ke tahap tu? Ada sampai ke tahap tu. Maksudnya dia memang nak juga sampai dia pergilah sampai ke tahap treatment yang paling paling ultimate dia macam tu. Tekan ada bateri ke? Bukan, dia guna herolik, maksudnya air. Tekan air tu dia akan masuk ke bahagian penis. Lepas tu dia release, tekan bawah pula, air tu turun, jatuh. Air tu datang dari mana? Tak, memang dia sistem dia macam tu. Sistem dia tu memang dia ada air dekat dua tempat, satu dekat testis, satu dekat bawah perut. So bila kita picit yang ni, air masuk dalam penis, naik. Masuk dalam penis. Baru kita tekan yang ni, air masuk balik dalam testis, jatuh. Faham tak? Robocop lah kau. Baju album. Okey, kita dah sembang pasal rawatan. Lepas saya nak tanya sikit soalan-soalan yang panas sikit lah. Boleh. Ada satu soalan tu memang nak tanya sangat-sangat. And then satu lagi adalah beberapa soalan kita nak tanya doktor. Boleh. Okay? Kita jumpa nanti. Bye.